Soalan pertama ini Datuk berkaitan dengan akikah dan korban. Ada seorang dia mungkin masa kecilnya tak sempat ataupun tak dilakukan akikah untuknya. Kemudian bila dia meningkat dewasa, mungkin di kalangan angkatan tentera kita yang dah pun terlibat dalam kerjaya, apakah pilihan utamanya untuk didahulukan, sama ada dia melaksanakan korban ataupun akikah yang dia tidak laksanakan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan. Sebenarnya asalnya saya minta kalau boleh dia bertanya terus, tapi takut jadi lambat. Jadi Ustaz Khidir kata dia kumpul dulu soalan, kemudian dia tanya. Pertama tentang akikah dan korban. Korban ni kita pun selalu juga buat korban di sini. Tahun bila kita ada bagi berapa ekor supaya buat korban di sini. Korban ini dua-dua, akikah dan korban adalah sunnah pada sunat. Maksud bukan wajib, pada majoriti para ulama. Majoriti para ulama ni, kebanyakan ulama kata benda ni sunat. Perkara ni sunat untuk dilakukan. Cumanya korban ni ataupun udhiyah ini, korban ini dari segi pemberat tu nampak dia macam sikit lebih berat daripada akikah. Kerana apa? Kerana ada hadis-hadis Nabi SAW yang macam agak tegas sedikit tentang korban ni. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Nabi SAW kata, man kana lahu si'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang ada keluasan, duit ada, tapi dia tak melakukan korban, dia jangan menghampiri musalla kami. Maksudnya dia patut korban lah. Sehingga menyebabkan di dalam mazhab Hanafi dia mewajibkan untuk korban ni. Tapi jumhur para ulama, bila saya sebut jumhur ni majoriti para ulama, termasuk mazhab Syafi'i, Hanbali, Malik, dia menyatakan sunnah korban ni. Karena ada hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW menyebut, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya, iaitu Nabi kata, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudahhi fala yamassa sya'ruhu wala basharah, afala yamassa min sya'rihi wala basharihi. Kata Nabi SAW, apabila masuknya 10 Zulhijjah dan seseorang kamu nak melakukan korban, wa arada ahadukum an yudahhi, seorang kamu nak melakukan korban, maksudnya ada orang yang nak, ada orang yang tak nak. Dan kalau wajib, mesti Nabi kata mesti kamu melakukan korban, kan? Jangan dia memegang jangan dia potong rambutnya ataupun kukunya, yang selalu yang kita tahu bab itu. Itu pun satu perbahasan panjang dalam bab itu. Cuma maksudnya ini korban. Satu lagi akikah tadi. Akikah ni, korban ni setiap tahun ada. Masuk saja kita panggil raya korban, kita korban. Korban setiap tahun. Cuma akikah dia berkaitan dengan kelahiran anak. Kelahiran anak. Dari segi jumhur ulama, semua ulama kata akikah ni sunat untuk buat. Adalah pendapat yang mewajibkan, seperti pendapat dalam mazhab Daud Az-Zahiri. Daud Zahiri ni salah satu mazhab. Mazhab ni, tuan-tuan kena tahu, mazhab dalam Islam ni banyak. 1000 pun boleh pergi mazhab. Cuma yang popular 4. Yang tu prominent dia 4. Jangan kita sangka mazhab ni 4. Mazhab ni banyak. Mazhab ni maksud apa? Cara school of thought, school of fiqh. Cara dia merumuskan fiqh tu. Macam mana hukum hakam fiqh Tuhan bagi tu,
buat dengan tak boleh buat ni, macam mana cara dia faham. Itulah mazhab. Cara untuk dia faham tu. Bukan setakat dia faham benda tu, cara untuk dia faham. Untuk nak mudah bagi faham orang awam ni. Okey. Mazhab kebanyakan kata sunat saja. Jadi bila kita tahu dua ni, baru boleh kita tahu yang mana satu nak buat. Biasanya tak bertembung lah pasal yang ni berkaitan dengan kelahiran anak. Yang ni berkaitan dengan raya korban. Tiap-tiap tahun ada. Yang ni untuk satu orang sekali lah. Untuk anak. Kalau dia ada dua anak, dia buat dua lah. Jadi dengan itu, kalau dia tanya apa yang nak patut didahulukan, saya tak nampak lah nak dahulukan apa. Melainkan dia kerana akikah ni boleh dilewatkan. Korban ini dia ada hari-hari yang tertentu. Kalau dalam hari berkenaan, hari-hari korban, dia dahulukan korban dulu lah. Lepas tu dia buat akikah. Melainkan dia kerana akikah dia ada masa lagi. Mungkin setahun ni tak boleh buat, tahun depan dia boleh buat. Karena kelonggaran dia, masanya lebih luas. Jadi korban pada hari-hari yang berkenaan. Tapi secara umumnya tak ada pertembungan. Kerana masanya bukan serentak. Masanya satu mempunyai mumtad, bahasa yang luas. Satunya masa yang terhad beberapa hari. Yang seperti yang disyariatkan. Iaitu pada hari raya korban dan hari-hari tasyrik.